Bertemu kembali dalam fokus minggu depan. Pengoperasian sekolah secara bersemuka tanpa penggiliran bagi kumpulan A membabitkan 4 negeri hari ini berjalan dengan lancar dan teratur. Seramai 130,000 pelajar dan murid yang sebelum ini terbabit dengan sistem penggiliran bagi kumpulan A kembali hadir seperti biasa, manakala kumpulan B yang bermula esok membabitkan seramai 416,000 pelajar. Dan antara fokus minggu depan adalah garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 4.0 yang bakal diumumkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM pada bulan ini. Dan selepas 2 tahun persekolahan terganggu akibat pandemik, adakah murid dan guru bersedia untuk kembali kepada normal? Apa SOP untuk pengurusan sekolah 4.0 ini ketika kadar vaksinasi kanak-kanak masih lagi rendah? Apa risiko buat kanak-kanak yang masih lagi belum menerima vaksin? Sebelum kita nak teruskan perbincangan, kita dengarkan dahulu perkongsian daripada ibu bapa ketika pengoperasian sekolah seperti biasa yang bermula hari ini. Saya sebagai waris lah dengan yang tiada kebimbangan lah. Sebab anak-anak pun dah divaksinkan. Jadi sekolah pun ingat tak ada masalah lah. Dulu penggiliran, jadi pelajaran dia tu kurang sikit lah. Jadi sekarang ni dah mata penuh lah. Jadi alhamdulillah lah kerjaan buat hari ni. Bagi waris ingat tak ada masalah apa lah. Sudah teruskan macam ni lah. Pada pandangan peribadi saya, pendapat saya tak berapa bimbang sebab oleh keseluruhan anak saya dah divaksin sepenuhnya. Jadi dengan adanya vaksin, pada pandangan saya benda tu tak jadi masalah sangatlah. Seelok-eloknya gitulah sebab kita pun yang ketinggalan dah banyak tahun dah. Jadi anak-anak dah ketinggalan saya rasa lebih kurang dah 2 tahun lebih dah. Dan saya tengok anak pun dah dari segi pembelajaran dia punya peratusan dia agak merosot lah. Sebab tak melalui yang orang apa, pembelajaran secara semuka ni. Untuk pembukaan sekolah buat masa sekarang ni, bagi pendapat saya tak ada masalah untuk murid-murid hadir ke sekolah sebab sekarang pun murid-murid dah diberikan vaksin, dah tujuh 2 dos vaksin. Buat masa sekarang, saya sebagai waris tiada lah kebimbangan untuk buat masa sekarang ni. Dan kerisauan untuk pelajar ni boleh kekalkan SOP lah yang ada dekat sekolah ni. Rasa bimbang tu ada juga sebab dah kan dah boleh terdedah semua anak-anak keluar pergi sekolah ramai-ramai pun semua. And then lepas tu kalau macam ada lah sebagai ibu ni dia rasa bimbang tu memang ada lah. Sebab COVID ni kan. Yalah kemungkinan pun yang tu pun ada juga sebab ada yang ramai kan ibu-ibu pun ada yang tak bagi juga yang vaksin tu. Kalau sekurang-kurangnya vaksin tu kalau gejala tu mungkin tak teruk kot. Sebagai ibu ni suruh jaga-jaga jugalah penjarakan sosial, jangan duduk ni sangat. Kena ada batas dia walaupun kita dah cucuk vaksin ke apa pun kena jaga diri jugalah. Baik, sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih Prof sudi bersama saya pada jam ini selepas lebih 2 tahun persekolahan tergendala akibat COVID-19. Adakah Prof melihat tepat atau tidak masanya untuk sekolah kembali kepada normal sekarang? Baik, terima kasih Nila. Bagi pendapat saya, ianya bersesuaian dan selari dengan fasa peralihan negara menuju ke endemik. Ya. Kalau kita dapat lihat, 2 tahun yang lalu, pengalaman buka tutup sekolah ni tak terkecuali juga dengan kluster-kluster pendidikan, ya, terutamanya bagi sekolah-sekolah yang mempunyai asrama. Memang ada berlaku peningkatan kes di kluster pendidikan atau di sekolah-sekolah ini. Walau bagaimanapun, pembukaan pada hari ini apabila tidak ada lagi penggiliran, sekolah bermula beroperasi, saya lihat ianya salah satu yang bertepatan, ya, dikala negara sedang menuju ke fasa peralihan endemik. Dan saya yakin anak-anak pelajar juga, ibu bapa telah melengkapkan mereka dengan vaksin, ya, sama ada dos pertama ataupun dos kedua.
itu sudah mencukupi sebenarnya bagi kanak-kanak ini mengharungi fasa peralihan endemik ini. Ya, Naila. Seperti yang Prof katakan, berhubung aspek vaksinasi itu, kalau kita lihat kadar setakat ini hanya 10.3% kanak-kanak 5 hingga 11 tahun telah lengkapkan 2 dos vaksin, manakala 39.5% telah lengkapkan 1 dos. Kita lihat sekolah mula dibuka semula tanpa sistem penggiliran ketika ini. Apa risiko kesihatan kepada murid-murid mengambil kira kadar vaksinasi yang masih lagi belum tinggi, khususnya buat kumpulan ini? Ya, risiko jangkitan itu tetap ada ya, di mana sekiranya berlaku gejala ataupun simptom ataupun jangkitan antara ada kontak, ada penularan virus antara satu individu, satu kanak-kanak kepada kanak-kanak yang lain, memang sudah pasti ada jangkitan ya, tetapi dengan vaksinasi kita tahu ianya telah mengurangkan keterukan ya jangkitan tersebut ya. Benar Naila ya, seperti mana yang diberitahu tadi, kadar peratusan vaksin kalau kita lihat secara umum masih lagi menunjukkan angka yang agak rendah ya. Walau bagaimanapun kanak-kanak ini saya percaya ianya berada di tahap yang mampu atau berkeupayaan untuk menghasilkan antibodi yang optimum. Vaksin ini kita perlu melengkapkan diri ini untuk menambah baik antibodi badan yang sedia ada. Walau bagaimanapun bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi untuk anak-anak ini perlu mendapatkan segera. Yang 1 dos perlu lengkapkan kepada 2 dos, yang belum lagi perlu dapatkan vaksinasi dengan segera. Sebab kita tidak mahu lagi menoleh ke belakang, kita mahu melihat ke hadapan sampai bila anak-anak kita perlu ketinggalan dalam aspek pendidikan dan sebagainya. Kita perlu memandang ke hadapan. Jadi saya cukup yakin dengan pembukaan ataupun dengan ketiadaan sistem penggiliran ini akan memantapkan lagi sistem pendidikan kanak-kanak ataupun sistem pendidikan anak-anak kita di sekolah. Di samping itu juga kita tidak boleh leka dengan disiplin penjagaan SOP dan juga memesan, memberitahu kepada anak-anak kita bahawa pentingnya untuk mereka memastikan diri itu sentiasa berdisiplin dalam menjaga SOP di kawasan sekolah dan semasa menjalankan aktiviti-aktiviti sekolah. Dan saya percaya juga pihak kementerian juga akan mengeluarkan satu SOP ataupun garis panduan pengurusan pengoperasian dalam masa yang terdekat ini bagi menambah baik sistem pendidikan yang sedia ada. Ya, Naila. Ya, seperti yang Prof katakan itu SOP yang bakal diumumkan KPM, Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 4.0 4.0 ini. Pandangan Prof, apa SOP yang perlu dipertimbangkan mengambil kira kadar vaksinasi untuk kumpulan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun ini? Kalau kita lihat antara contoh yang telah pun diumumkan, pelajar yang tinggal di asrama yang mempunyai kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19 tidak bergejala, tidak perlu menjalani kuarantin dan boleh hadir ke kelas seperti biasa. Adakah Prof melihat SOP seperti ini wajar dengan keadaan semasa? Ya, wajar, Naila. Sebab kita beranggapan bahawa anak-anak pelajar kita ini sudah divaksin dan sekiranya seperti mana yang saya katakan tadi, sekiranya berlaku jangkitan COVID-19, saya juga yakin bahawa memang akan ada jangkitan-jangkitan baru ataupun peningkatan bilangan kes di sekolah-sekolah. Tetapi saya mohon kepada kita semua jangan cepat panik kerana anak-anak yang telah divaksin ini ataupun pelajar-pelajar yang telah divaksin ini akan terkesan ataupun terkena dengan jangkitan, tetapi keterukan mereka itu adalah di tahap yang terkawal, iaitu di tahap risiko mungkin 1, 2 dan 3 sahaja, tidak akan ke tahap kategori 4 dan 5. Jadi ianya perlukan kuarantin secara kendiri bagi yang bergejala. Bagi yang tidak bergejala seperti mana yang Naila cakap tadi, tidak perlulah dikuarantin. Jadi boleh menjalankan aktiviti sekolah seperti biasa. Kita kena ingat bahawa dari segi kita mendepani ataupun bersama dengan COVID-19 ini, kita sebenarnya sudah
agak biasa dengan keedah ataupun dengan penularan COVID-19 ini. Jadi kita tidak perlu risau selagi kita menjaga SOP. Yang paling penting menjagakan SOP yang sedia ada, pastikan tidak ada kontak secara langsung, elak dari berkumpul atau berada di tempat yang terkurung. Ini juga sangat penting. Dan sentiasa basuh tangan dan jangan lupa untuk melengkapkan diri dengan vaksinasi seperti mana yang saya beritahu tadi. Selain pada itu, kalau kita boleh beri, saya nak tekankan juga di sini, sekolah-sekolah perlu melihat sistem ventilasi di sekolah masing-masing. Jadi mana-mana sekolah yang mempunyai ruang yang agak tertutup perlu memastikan terdapat pengudaraan yang baik. Sebab ini merupakan salah satu faktor yang signifikan kepada penularan COVID-19 dalam pengudaraan dalaman sesebuah ruang. Ya, Prof, bercakap tentang sistem pengudaraan ataupun ventilation, ada kajian yang menunjukkan sistem pengudaraan efisien ini dapat mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 kepada lebih 80% khususnya di persekitaran sekolah. Tapi apa SOP khusus, garis panduan yang diperlukan untuk menambah baik sistem pengudaraan ini? Kerana SOP dan garis panduannya ada, tetapi untuk diaplikasikan dalam konteks sekolah, apa mungkin SOP khusus yang terperinci? Baik, sekolah-sekolah yang menggunakan, kalau boleh saya kongsikan di sini, sekolah-sekolah yang menggunakan sistem penyaman pengudaraan atau penyaman udara, air condition, perlu memastikan sistem pengudaraan atau filternya telah dibersihkan atau kerap dibersihkan atau disemak atau diuji lari oleh orang yang kompeten di dalam kita panggil LEV, Local Exhaust Ventilation System, iaitu orang yang memastikan bahawa sistem pengudaraan dalaman terkawal dengan memastikan ventilasi di dalam ruang terkurung itu dapat diselenggara dengan baik. Itu bagi ruang yang mempunyai aircon ataupun yang mempunyai sistem udara pendingin udara. Bagi sekolah-sekolah yang mempunyai tingkap, elok dibukakan tingkap tersebut supaya udara bersih daripada luar dapat masuk dan menggantikan sistem pengudaraan dalaman. Sebab kita cukup yakin apabila udara di dalam sebuah ruang tidak bergerak, ini yang akan menyebabkan tahap kepekatan atau konsentrasi COVID-19 di dalam sebuah ruang itu meningkat apabila penggunanya juga bertambah ramai. Jadi apabila tidak ada penggiliran nanti, sudah pasti bilangan pelajar-pelajar juga meningkat dalam sebuah kelas. Jadi perlukan kalau boleh saya syorkan di sini, buka tingkap, elakkan daripada menggunakan curtain ataupun langsir dan sebagainya. Biar pengudaraan secara neutralisasi berlaku dan ini memastikan supaya udara luar yang bersih dapat sentiasa menggantikan udara dalaman. Kita mahu pastikan pelajar-pelajar ini bebas daripada ruang yang terkurung. Ini merupakan faktor yang terpenting juga di dalam SOP ini. Banyak lagi yang kita nak kupas, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Syamsul Bahri Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, mengulas mengenai keselamatan ketika sekolah kembali kepada normal dengan sistem penggiliran tidak lagi dilaksanakan bermula minggu ini. Itu saja perkongsian untuk Fokus Minggu Depan bersama saya Nala Huda. Salam hormat.